أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah kita masih lagi dalam sambungan amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat. Dan hari ini kita sambung lagi, iaitu berkenaan dengan kefahaman pada satu istilah berkenaan dengan salat, iaitu salat hormat waktu yang difahami oleh sebahagian orang. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala di sini. Dia kata antara kebiasaan yang berlaku ialah keadaan seseorang berada dalam penerbangan, disangkanya kewajipan salat telah gugur, atau berniat untuk mengqada setelah sampai ke destinasi yang dituju. Antara sebabnya ialah kerana salat yang didirikan tidak menghadap kiblat atau tidak bersuci, serta bukan dalam keadaan sama ada berwuduk atau tayammum pada masa itu. Sering kita dengar berkaitan salat hormat waktu. Dikatakan tidak sah salat di atas kapal terbang kerana tidak cukup syarat. Perlu salat hormat waktu dan kemudian mengqadanya semula. Jadi ini permasalahan yang disebutkan oleh penulis, iaitu kefahaman oleh sebahagian orang bila mana dia melakukan perjalanan dengan penerbangan, maka dia rasa waktu berada dalam penerbangan itu ialah keadaan yang tidak membolehkan satu orang tu salat. Dan salat dalam penerbangan ataupun dalam kabin kapal terbang ni, pada pandangan sebahagian orang ialah salat yang tidak sah kerana tidak menghadap kiblat dan kemampuan untuk bersuci pun terbatas. Itu kefahaman oleh sebahagian orang. Jadi ada sebahagian mereka bila mana sampai ataupun masuk saja waktu salat, mereka akan menunaikan satu jenis salat ni, nama dia salat hormat waktu. Dan bila mana sampai ke destinasi, dia akan mengqadanya balik. Kita tengok apa yang disebutkan sini. Adakah kebiasaan ini berasas? Sebelum dibahas masalah salat hormat waktu, perlu dicermati dahulu beberapa panduan menunaikan salat bagi mereka yang bermusafir, khususnya menggunakan kapal terbang. Pertama, jika kita yakin bahawa penerbangan akan sampai ke destinasi dengan kadar waktu yang dia sempat untuk salat di lapangan terbang, atau salat waktu kedua bagi yang boleh dijamakkan seperti zuhur dan asar, adalah lebih baik untuk salat di lapangan terbang berbanding di atas kapal terbang. Ini yang disebutkan oleh penulis. Dia kata berkenaan dengan isu salat ketika mana berada dalam penerbangan. Kalau satu orang yang terlibat dalam penerbangan tu, dia yakin dia boleh sampai ke destinasi dalam keadaan waktu belum habis, ataupun kalaulah keberadaan dia di lapangan terbang sebelum berlepas tu ada peluang untuk dia jamak, maka dia selesaikan dulu. Maknanya kalau penerbangan itu lepas zuhur dan dia dijangka tiba di tempat yang dia tuju tu, maknanya waktu asar masih lagi belum habis, dia boleh pilih dengan kaedah dia salat zuhur dulu sebelum berlepas, kemudian sampai sana nanti dia salat asar. Maknanya itu biasalah. Ataupun kalau penerbangan itu melepasi waktu asar ataupun melepasi waktu maghrib, maka waktu dia sebelum berlepas, dia jamak siap-siap. Dan kalau dia rasa penerbangan tu sampai pada waktu isyak,
sampai di sana nanti dia boleh jamak balik maghrib dan juga isyak. Okey. Jadi kalau kita boleh agak dan kita boleh rasa penerbangan tu sampai dalam keadaan macam tu, maka kita elakkan untuk salat dalam penerbangan. Kita salat di lapangan terbang ataupun sebelum berlepas ataupun sampai ke destinasi. Itu yang pertama. Yang kedua dia sebut sini, jika kita tahu bahawa waktu salat akan habis sebelum kita sampai ke destinasi, wajib untuk salat di atas kapal terbang menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita tahu waktu salat akan habis ataupun kita akan melalui beberapa waktu salat dan kita akan melepasi waktu-waktu yang tidak boleh dijamakkan lagi, maka kita kena salat dalam waktu penerbangan tu. Contoh, kita nak naik kapal terbang, destinasi yang kita nak tuju ni, kita naik, contohlah waktu kita naik itu ialah waktu zuhur dah masuk. Jadi untuk mengelakkan kita ni orang kata apa, salat atas kapal terbang, kita jamak siap-siap zuhur dan asar. Cuma penerbangan tu mungkin akan mengambil masa yang agak lama, dijangka tiba di destinasi waktu subuh, hampir waktu subuh ataupun subuh baru sampai. Jadi waktu penerbangan tu kita akan melepasi beberapa waktu salat, antaranya ialah maghrib dan juga isyak dan juga subuh. Jadi maghrib dan isyak perlu ditunaikan secara jamak dan qasar ketika mana berada dalam penerbangan. Sebahagian orang dia tak tunai, dia tak buat, dia buat salat hormat waktu. Bila mana sampai di sana nanti dia akan qada balik. Pendapat jumhur kata dia wajib salat. Yang pasti dia wajib salat. Sekalipun ada syarat yang tidak cukup. Walaupun dia tak cukup syarat sah salat. Antaranya ialah menghadap kiblat. Yang mana keadaan penerbangan ni memang mungkin akan berlaku perubahan kiblat waktu salat. Namun adakah salat itu sah atau sekadar salat untuk hormat waktu dan wajib diqada semula selepas sampai ke destinasi? Itu perbahasan dia. Perbahasan dia ialah adakah salat itu sah dan adakah salat itu kita panggil dan kita faham dengan hormat waktu, dengan sebab sampai sana nanti kita kena qada balik. Jadi ini perselisihan yang disebutkan di sini. Kita tengok apa yang disebutkan. Perselisihan ulama mengenai salat yang tidak cukup syarat sah. Dalam kitab-kitab fiqh, biasanya perbahasan ini dinamakan sebagai as-salah faqidut tahurain. Salat yang tidak mampu ataupun tidak boleh padanya seseorang tu bersuci. Maknanya dengan sebab ketiadaan beberapa syarat sah tu, maka salat tu dipanggil dengan nama faqidut tahurain. Faqidut tahurain ini maksudnya tidak ada kemampuan untuk bersuci ataupun gugur padanya beberapa syarat sah, antaranya menghadap kiblat dan lain-lain. Inilah persoalannya yang menjadi perselisihan dalam kalangan ilmuwan mazhab yang empat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat perbezaan pandangan di kalangan ilmuannya. Jadi itu poin dia. Dalam mazhab Syafi'i sendiri yang dominan dipegang oleh kebanyakan orang di negara kita ni, tidak ada kata yang sepakat. Maknanya dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf dalam isu ni. Pendapat yang menjadi pegangan mu'tamad mazhab Syafi'i ialah wajib salat sekalipun tidak cukup syarat sebagai menghormati waktu. Itu yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad ialah kita tetap kena salat atas nama hormat waktu dan wajib mengqadanya semula selepas itu. Itu yang dipegang dalam pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita terbang macam permasalahan tadi, kita berlepas, lepas daripada waktu zuhur tu kita berlepas, kita sampai ke destinasi subuh. Maknanya kita akan berada dalam penerbangan, antara waktu salat yang kita akan bertemu dalam penerbangan tu ialah maghrib dan juga isyak. Di sisi mazhab Syafi'i, orang ni dia kena salat. Dia kena salat dengan kadar yang dia mampu, sampai sana nanti dia kena qada balik. Itu pandangan mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i. Tapi di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri ada lagi pandangan-pandangan lain. Jadi dia kata sini, salat hormat waktu pada asasnya ialah pegangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dari segi sandaran kepada mazhab, maka dia ada asas. Memang itu yang disebut dalam sebahagian pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian dia kata sini, sekalipun begitu,
Walaupun pandangan muktamad sebut lagu tu kena salat, lepas tu kena qada balik. Menurut Imam An-Nawawi. Ini yang disebut dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj oleh Imam An-Nawawi. Dia kata pendapat yang paling kuat dalilnya ialah seseorang itu wajib salat meskipun tidak cukup syarat dan tidak perlu qada. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Sebahagian orang dia faham macam ni. Dia faham bila mana duduk dalam penerbangan tak perlu salat. Tak perlu salat sampai nanti baru salat atas nama qada. Itu pun bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab dia sendiri. Mazhab Syafi'i ni dia kena salat juga. Tapi sampai sana dia kena qada. Jadi 2 kali salat hakikatnya. Cuma ada perbahasan. Waktu salat tu kita kena bersuci ataupun tidak. Waktu dalam kapal terbang tu. Ada yang kata jah salat saja tak perlu bersuci. Sebab kita salat tu kerana hormat waktu dah masuk. Itu pandangan sebahagian. Ada yang kata buat takat yang boleh. Maknanya kalau kita mampu pergi ke toilet untuk ambil wuduk, ambil wuduk. Tapi kalau kita rasa keadaan ataupun suasana tidak begitu membolehkan satu orang tu untuk berwuduk dengan baik, maka dia buat dengan kadar yang dia mampu. Ada orang dia mungkin bertayamum. Ada orang yang agak sungguh sikit dia dah bawa dah spray air apa semua. Guna dengan kadar yang dia boleh. Okay. Dalam pandangan Imam Nawawi, dia kata wajib salat dan seseorang tu tidak perlu qada walaupun salatnya tak cukup syarat, tak menghadap kiblat. Ini pandangan An-Nawawi. Dan An-Nawawi ni kalau kita tengok memang banyak pandangan dia walaupun dia tu dinisbahkan sebagai ulama bermazhab Syafi'i. Pandangan-pandangan dia banyak yang berlawanan ataupun tidak terikat dengan mazhab. Sebab Imam An-Nawawi juga antara tokoh ulama yang melihat pandangan yang rajih dan juga marjuh. Rajih marjuh ni apa dia? Rajih ni pandangan yang paling tepat, marjuh ni dia kurang tepat. Bukan pandangan tu salah. Tapi dari segi istidlal, dari segi dalil tu dia tengok tak kuat, tak kena cara nak berhukum pakai dalil ataupun kaedah dia ni. Okay. Itu yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kata penulis, dia kata sini, ia juga merupakan pegangan anak murid Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam Al-Muzani. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, dia kata pandangan ini juga telah dipegang oleh murid kanan Imam Asy-Syafi'i, nama dia Al-Muzani. Al-Muzani ni antara tokoh yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i kata, Al-Muzani nasiru mazhabi. Imam Muzani inilah yang membantu mazhabku. Sebab tu kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i, dia ada 2 orang murid yang terkenal, yang rapat, yang dikatakan mengembangkan mazhabnya sehinggalah berkembang kitab-kitab Syafi'i ini. Sama ada kitab Syafi'i Al-Um itu direngkaskan atau disyarahkan ataupun dibuat huraian-huraian jasa daripada 2 orang murid ni. Yang pertama Al-Imam Al-Muzani, yang kedua Imam Al-Buwaiti. Kedua-duanya telah menulis 2 buah kitab. Muzani tulis Mukhtasar Al-Muzani daripada kitab Al-Um. Al-Buwaiti juga tulis Mukhtasar Al-Buwaiti daripada Al-Um. Jadi kedua-dua ni ada sumbangan yang besar bagi mazhab. Tapi kedua-dua ni walaupun murid yang paling rapat, yang melazimi Imam Syafi'i pada tempoh yang agak lama, mereka bukanlah menjadi seorang murid yang dengar semua sekali. Mereka ada keilmuan dia dan mereka pilih juga pandangan-pandangan yang kadang-kadang berlawanan dengan guru dia. Sebab tu Imam Muzani dia tidak bersetuju dengan pendapat muktamad Imam Syafi'i itu, pendapat muktamad mazhab Syafi'i itu, dan dia berpandangan wajib salat dan tak perlu qada. Pendapat ini berdasarkan beberapa sandaran dalil. Antaranya ialah kisah para sahabat yang berada di luar kawasan. Setelah masuk waktu salat tetapi air tidak dijumpai untuk berwuduk, mereka pun bersalat tanpa wuduk. Setelah pulang, mereka bertanya pada baginda tentang hal itu. Selepas itu barulah turunnya ayat Al-Quran berkaitan dengan tayammum. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beberapa orang sahabat berada dalam perjalanan sampai masuk waktu salat, dia orang nak salat tak ada air. Akhirnya dia orang salat dalam keadaan tidak berwuduk. Pada waktu tu ayat tayammum pun tak turun lagi. Dan Nabi bila mana Nabi dengar masalah dia orang ni, Nabi tak kata ulang balik salat tadi. Nabi tak kata ulang balik salat kamu tu sebab salat kamu tu tidak cukup syarat. Cuma Nabi kata lepas pada ni kalau tak ada air, guna kaedah tayammum. Itu saja.
Apa yang boleh difahami daripada kisah ini ialah para sahabat salat dalam keadaan tidak cukup syarat, iaitu tidak bersuci kerana ada keuzuran, tidak menjumpai air, dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka salat semula, menunjukkan salat mereka sah dan tidak perlu diulang sekalipun syarat sah salat itu tidak dipenuhi. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya yang disebutkan tentang salat hormat waktu ni ada ataupun tidak dalam mazhab Syafi'i, hakikatnya ada. Salat tu ada. Nama salat tu pun ada. Okey. Tapi khilafnya ialah kalau dah salat tu kena qada balik ataupun tidak. Pendapat muktamad kata qada, pendapat sebahagian kecil mazhab Syafi'i dan ia juga kuat iaitu Imam Al-Muzani mengatakan tak perlu qada. Maknanya salat itu ialah salat. Cuma yang nak dipahamkan sini ialah sebahagian orang yang nak pegang pendapat qada ni, waktu berada dalam flight itu dia tak salat. Itu yang silap. Dia pegang dengan kaedah sampai nanti baru kita qada. Tak betul. Sebab dalam flight pun dia kena salat juga. Masuk waktu. Point dia ialah kaedah dia. Sebab tu ada sebahagian pendapat. Antaranya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia berpegang dengan pendapat qada salat ni tidak ada. Nama qada tu sendiri tidak ada. Itu pandangan dia lah. Dan ada sebahagian tokoh ulama kontemporer yang berpegang dengan kaedah tu. Sebab salat ni selama mana orang tu dia tidak masuk dalam kategori uzur yang mengatakan tak lebih daripada 3 tu. Uzur 3 tu berdasarkan hadis Nabi kata rufi'al qalamun 'anis salas. Diangkatnya qalam, iaitu tidak ditulis dosa pada 3 golongan. 3 golongan ni siapa? Budak yang belum lagi baligh, orang yang tidur dan juga orang yang gila. Jadi kata Ibn Hazm, lagi tidak duduk dalam 3 tu, lagi itulah orang kata apa, satu orang tu dia kena salat dan tidak ada istilah qada. Sebab tu orang tengok pendapat Az-Zahiri ni dia lihat pada literal. Sebab tu orang tengok Ibn Hazm ni dan juga guru dia Daud Az-Zahiri ni, dia punya pandangan tu banyak orang kata apa, pandangan yang para ulama cuba jernihkan balik. Bukanlah kata dia salah, dia dibilang sebagai tokoh ulama juga, walaupun dia punya pandangan agak orang kata apa, kadang-kadang agak pelik bagi sebahagian orang. Sebab tu kita tengok antara pandangan Al-Zahiri ni yang agak peliknya ialah kita ni wajib berwuduk bila mana nak salat, walaupun wuduk kita tak batal. Semua salat 5 waktu itu ni, bila mana masuk waktu nak salat kena wuduk, walaupun dah ada wuduk. Sebab apa? Sebab dia berdalilkan dengan ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wahai orang beriman, bila mana kamu ingin mendirikan salat, idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum. Ayat ni para ulama khususnya mazhab yang 4, mereka berbeza pandangan pada memahami perkataan idza itu. Idza tu kita terjemah dalam maksud bahasa Melayu kita ialah apabila. Dan sebahagian besar, hatta mazhab Imam Ahmad, yang kalau kita tengok mazhab yang paling kurang menggunakan pandangan luar ataupun ra'yi dia panggil, dia juga guna ra'yi di sini. Sebab tu murid kepada Imam Ahmad iaitu Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni lah murid pada Imam Ahmad yang tulis yang tulis Sunan Abi Daud. Walaupun Imam Abu Daud ni tidaklah dinisbahkan sebagai mazhab Hambali secara umumnya, adalah kumpulan kata dia tu mazhab Hambali, tapi dia tu sendiri banyak bab juga tak bersama dengan Imam Ahmad. Walaupun dia tu ialah orang yang lama melazimi Imam Ahmad. Sebab tu kalau tengok Imam Abu Daud ni lama dia belajar dengan Imam Ahmad, sehingga menyebabkan perwatakan Imam Ahmad tu terlekat pada dia. Sebab tu riwayat menyebutkan Imam Abu Daud ni dia orang yang tidak peduli sangat dengan pakaian luaran dia. Sebab tu riwayat ada sebut Imam Abu Daud ni kalau pakai baju dia, lengan baju dia ni besar sebelah. Sebelah kecil, sempit, sebelah lagi besar. Tuan-tuan boleh bayang, tuan guru pakai lagu tu, tuan-tuan nak pergi belajar dengan dia. Orang kata ni orang gila. Orang tanya dia, wahai imam, kenapa lengan baju besar sebelah? Dia kata yang belah ni aku nak ikat kitab senang. Yang belah ni
Aku tak guna, jadi biar sempit lagu tu lah. Itu orang kata apa? Dia bersahaja. Tapi beza dengan anak murid dia Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i lain. Imam An-Nasa'i dia menyerupai Imam Malik. Dia tak sempat dengan Imam Malik, tapi dia punya pilihan kehidupan dia. Dia orang yang smart, pakai baju kemas, makanan pun nak sedap-sedap. Riwayat menunjukkan Imam An-Nasa'i boleh dikatakan hari-hari makan ayam. Tidak ada hari yang dia lalui melainkan dia makan ayam. Dan dia kahwin 4, cukup kota habis. Beza dengan yang lain. Dia itu pilihan orang lah, pilihan orang. Okey. Walaupun dia guru dia lengan baju besar sebelah. Tapi dia sendiri tak terkesan dengan guru dia. Tapi dia ambil lah ilmu daripada Imam Abu Daud tu sendiri. Okey. Jadi Imam Abu Daud, kalau kita baca kitab Sunan Abi Daud, kita akan tengok bab pertama, Kitabut Taharah, bab pertama tu dia rad zahiri. Rad ni maksudnya dia jawab balik pandangan golongan zahiri yang mengatakan ambil wuduk ni kena setiap waktu salat. Dia kata tak. Yang pastinya ambil wuduk ni idza kana kaunuhu muhadditsan, idza kana kaunuhu muhditsin. Itu yang disebutkan oleh Abu Daud. Abu Daud kata idza pada ayat tu, ayat Quran dalam surah Al-Maidah tu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah. Idza situ maksudnya idza kana kaunuhu muhditsun atau muhditsin. Bila mana keadaan kamu berhadas, baru ambil wuduk. Kalau tidak berhadas, tak ambil. Walaupun yang dipegang oleh Al-Zahiri, macam itulah. Bila mana satu orang tu dia nak salat, dia kena ambil wuduk. Dia batal ke, dia tak batal ke, dia kena ambil wuduk. Okay. Jadi kesimpulan daripada perbahasan kita pada pagi ini, wajib salat sekalipun syarat sah tidak dipenuhi. Itu yang pertama. Kita kena salat, walaupun tidak ada, kata apa, kekuatan untuk memenuhi semua syarat sah. Antaranya lah tidak jelas nak menghadap kiblat ke mana. Okey. Yang kedua, ulama berselisih pandangan, adakah salat yang tidak cukup syarat sah wajib diulang ataupun tidak. Jadi ini juga antara orang kata apa pokok perbahasan kita ni, iaitu selisih pandangan ulama, salat ni kena ulang balik ataupun kena qada balik ataupun tidak. Okey. Yang ketiga dia sebut sini wallahu a'lam, salat yang tidak cukup syarat sah kerana keuzuran untuk memenuhinya adalah sah dan tidak perlu diulang berdasarkan kisah ini, iaitu kisah para sahabat dalam hadis riwayat Muslim. Adalah sah dan tidak perlu diulang berdasarkan kisah ini. Di samping inilah yang difahami daripada prinsip fiqh yang menyatakan setiap muslim itu wajib mentaati perintah Allah sekadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Namun demikian, ini yang disebutkan oleh penulis, jangan pula dikatakan yang salat hormat waktu itu ialah bid'ah ataupun diolok-olokkan sebagai tidak sunnah dan sebagainya. Masalah ini masih dalam ruang lingkup khilaf yang dibenarkan. Orang yang menunaikan salat hormat waktu melakukannya kerana bertaklid kepada mazhab tertentu atau mereka lebih yakin dengan sandaran pandangan tersebut. Jadi tak salah kalau orang tu dia nak salat hormat waktu, dia nak qada balik. Bagi orang yang nak beramal, nak berpegang dengan pandangan tu, silakan. Cuma yang salah yang saya sebut tadi itulah. Bila mana dia duduk dalam penerbangan, dia tak salat. Sampai nanti baru dia salat. Ini bukan dalam penerbangan punya cerita je. Orang yang duduk dalam penerbangan, orang yang duduk dalam perjalanan kenderaan darat ni pun ada yang buat perangai lagu ni. Naik bas ke apa-apa semua, tak nak salat lagi. Qada dulu. Tak boleh. Masuk waktu, atas bas tu sendiri, kita kena salat. Kita kena salat dengan kadar yang kita boleh. Ada orang dia pilih dengan keadaan. Dan ada orang lagi dahsyat lagi, dia pergi mall pun dia pakai kaedah ni juga. Yang ni memang betul advance daripada Syafi'i lagi. Dia pergi lama sangat ataupun dia nak beli barang, orang pun ramai, ada yang pegang kaedah seperti tu. Okay. Keadaan seperti ni kalau kita tengok dipegang oleh orang-orang yang duduk di kota-kota yang ataupun bandar-bandar yang pesat lah. Contoh orang duduk di KL, di Selangor apa semua, yang bila mana dia balik kerja, dia bersesak. Dia tak macam perlis dekat di KL, di Selangor ni ada sebahagian orang balik kerja, balik pukul 5 tapi sampai rumah pukul 8.30 ataupun pukul 9. Maknanya dia dah terlepas waktu maghrib di situ. Dan ada sebahagian orang dia bersesak, duduk dekat tol lagi waktu maghrib. Okay. Waktu tu macam mana? Dia salat dengan kadar yang dia mampu dalam kereta dia.
Yang tu dia kena pegang pendapat ni lah, pendapat yang kita bahas ni. Okey. Pegang kan. Cuma isunya sekarang dia nak qada ataupun tak nak qada. Tapi kalau dengar yang ni mesti ramai tak nak qada ya. Okey. Dah dapat kata apa kelonggaran banyak ni. Cuma dia kena salat dengan kadar yang dia boleh lah. Salat dengan kadar yang dia boleh. Okey. Macam mana salat atas kenderaan ni? Salat dengan kadar yang kita mampu, macam mana kita salat atas kapal terbang? Tu saja sebenarnya. Tapi kalau boleh adjust untuk salat dengan baik, salatlah dengan baik. Ada orang kita sebut lagu ni, dia kata saya nak salat sambil mandu. Dia saja. Kalau kita boleh elaklah jam tu. Jangan ada pendapat ringan saja buat lambat duduk dalam jam pula. Solat orang tengok pun satu macam sambil duk pegang steering apa semua. Jadi ini keadaan kalau boleh elaklah dulu. Okey. Andai kata tersepit sangat, semua jalan nak balik rumah, jam semua. Maka pada waktu tu bolehlah nak pegang dengan pandangan ni, tapi macam kita sebut tadi lah, ia tetap khilaf lagi sama ada nak qada balik ataupun untuk tidak mengqadanya balik. Tapi poinnya masuk saja waktu salat, kita kena salat. Masuk saja waktu salat, kita kena tunaikan salat. Okey. Satu lagi perbahasan kita pada pagi ni, insya-Allah kita baca sikit lagi, iaitu salat jamak takhir tidak mengikut turutan waktu. Salat jamak takhir. Perbahasan kita ialah orang yang salat jamak takhir, jamak takdim ni kita boleh fahamlah perbahasan dia berkenaan dengan orang yang salat dalam keadaan musafir. Kita tengok apa perbahasan dia sini, pernyataan masalah dia. Kebiasaan yang difahami dan yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat apabila mereka bermusafir, kemudian apabila hendak menunaikan salat jamak takhir, salat yang akan ditunaikan terlebih dahulu ialah salat yang diistilahkan dengan salat tuan rumah. Ini yang disebut oleh penulis. Salat tuan rumah ni macam mana? Satu orang dia nak jamak takhir. Contoh dia ada perjalanan yang panjang. Dia duduk dalam perjalanan yang panjang. Okey. Dia nak salat jamak takhir Zuhur dan Asar. Maknanya Asar nanti baru dia nak salat. Okay. Bila mana dia sampai di RNR, dia berhenti di surau masjid mana, dia akan salat Asar dulu sebahagian orang. Lepas tu bawa salat Zuhur. Itu yang diistilahkan dengan salat tuan rumah tu. Maknanya waktu sekarang ni ialah waktu Asar. Jadi dia dulukan Asar, lepas tu baru dia Zuhur. Okay. Sama juga dengan Isyak. Dia salat isyak dulu, lepas pada tu baru dia salat maghrib. Okay. Itu antara perbahasan salat macam tu. Okay. Jadi kita tengok kata apa perbahasan yang dia sebut sini. Saya secara peribadi, ini penulis kata, pernah beberapa kali menghadapi situasi demikian sehingga ada yang menegur saya kerana melakukan salat maghrib terlebih dahulu, dan ada yang mengatakan kenapa tidak menunaikan salat isyak terlebih dahulu. Sebab kebiasaan orang buat lagu tu. Adakah kebiasaan ini tepat sebagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i atau kebiasaan ini bercanggah? Okay. Hukum berkaitan turutan salat jamak takhir. Okay. Hadis yang menjadi asas dalam mazhab dalam masalah turutan dalam salat jamak takhir ini ialah perbuatan Nabi di Muzdalifah ketika mana baginda menunaikan haji wada. Baginda menunaikan salat jamak takhir dengan menunaikan salat maghrib terlebih dahulu sebelum menunaikan salat isyak 2 rakaat secara qasar. Okey. Jadi dalam riwayat sifat haji Nabi yang diriwayatkan daripada Jabir, bila mana Nabi ni sampai di Muzdalifah, Nabi berada di Muzdalifah, Nabi buat salat jamak dengan jamak takhir. Jamak takhir Nabi buat macam mana? Nabi buat salat maghrib dulu, lepas tu baru Nabi buat salat isyak 2 rakaat secara qasar. Itu cara yang Nabi buat ketika mana berada di Muzdalifah. Okay. Isu ni tuan-tuan, isu bab haji apa semua ni, ada sebahagian orang dia macam terlalu nak ikut sangat. Memang dia nak print sama macam apa yang Nabi buat. Okay. Memang itulah sebenarnya kita ni kalau ada kemampuan kita buat lagu tu. Okay. Dan saya ni setiap kali orang kata apa ada orang yang musim-musim orang buat haji, saya tak pernah pergi buat haji, tapi orang selalu tanya masalah berkenaan dengan isu nak melontar waktu melontar yang sunnahnya, cara salat jamak dan qasar yang sunnah. Yang kita baca dalam hadis macam itulah. Okay. Saya sendiri pun pada peringkat awal, kalau beritahu pada orang yang nak pergi haji ni,
kita anjurkan dia untuk ikut macam mana yang Nabi suruh lah. Okay. Tapi bila mana saya dapat maklumat daripada orang yang menguruskan pihak tabung haji sendiri, dia ada waktu-waktu keadaan yang kita terpaksa nampak macam berbeza sikit daripada sunnah Nabi. Okay. Sebab apa? Sebab melihat kepada maslahah yang lebih utama, iaitu kesesakan jemaah waktu haji. Antara yang orang petikai ni isu orang-orang yang mengaji sikit lah, isu melontar. Dia nak melontar siang. Itu maklumat yang saya dapat lah. Saya tak pernah tak nampak gambaran haji ni. Okay. Yang pasti ni dalam riwayat memang Nabi melontar siang. Okay. Jadi dia orang tak nak melontar malam ataupun hujung malam, tak mau. Sebab apa? Sebab tidak sunnah melontar. Bagi yang dia faham lah, sebab dia baca hadis lagu tu. Okay. Melontar siang ni tuan-tuan, bagi orang yang pergi mungkin dia ada pengalaman. Melontar siang ni ialah waktu yang sesak. Sangat sesak. Bersesak dengan jemaah-jemaah daripada negara-negara yang orang dia tu besar-besar. Eropah ke, Arab ke, yang memungkinkan kita dihimpit, yang memungkinkan untuk kita ni berlaku benda-benda yang tak diingini. Okay. Jadi tabung haji dengan kerjasama Kementerian Haji di sana, dia dah tetapkan Asia Tenggara waktu ni, Asia Barat waktu ni, Eropah waktu ni. Okay. Tujuan dia tidak mahu berlaku pertembungan tu. Tidak mahu berlaku pertembungan. Tapi ada orang yang mungkin dia semangat, dia baca hadis Nabi, hadis Jabir tu, belum pergi haji lagi dia dah baca, dia nak buat sama. Dan ada kes yang berdegil macam ni, akhirnya dia terhimpit di kalangan jemaah yang ramai, mujur tak mati kena pijak. Ini kadang-kadang kita nak ikut sunnah tu okey lah. Kalau kita badan sama besar dengan geng-geng Eropah, okey, silakan. Okay. Cuma jangan susahkan orang, sebab nak cari bukan senang. Ada orang dia kata, saya tak nak jamak takhir, saya tak nak jamak takdim sebab Nabi buat jamak takhir. Tengok keadaan. Apa yang kita kena tahu, muzakarah haji ni pun yang duk buat semua ni ialah daripada orang-orang yang ada ilmu di negara kita. Bukan dia tengok ikut sedap je, kan? Ini benda yang sama saya dah meresahkan ataupun dah sahihkan dengan Dr. Basit, sebab dia antara penasihat dalam bab ni. Dia kata kebanyakan orang yang belajar sikit ni, dia nak ikut, dia nak print sama macam mana Nabi buat. Kita kena tahu zaman Nabi ni, Nabi buat haji 140,000 orang sahaja. Zaman tu. Zaman kita ni kalau waktu haji akbar boleh pergi 4 juta orang. Cuma Covid ni yang perlahan sikit. Okay. Jadi kita kena tahu 4 juta dengan 140,000 nisbah yang sangat banyak. Manusia sangat banyak. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, kena fikir banyak, supaya kita ni tidak menjadi golongan yang menyusahkan orang. Jadi letih pula orang nak cari dia tersesat sampai ke kawasan jemaah negara-negara lain. Jadi benda ni kena fikir. Haji ni juga ialah, dia punya hikmah dia ialah jangan menyusahkan orang. Selain daripada duk buat ibadah tu lah. Sebab tu hikmah pada haji lah, tolong menolong, jangan memberi masalah pada kumpulan-kumpulan yang ramai. Okay. Balik pada isu salat jamak takhir ni, pandangan mazhab. Okay. Mazhab yang banyak ataupun mazhab yang 3 selain pada Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Ahmad, mereka mengatakan bahawasanya salat jamak takhir ni mesti kena buat waktu yang awal dulu, baru waktu yang kedua. Contoh kita nak jamak takhir, kita sampai pada waktu asar, kena buat zuhur dulu. Kalau kita buat asar dulu, jamak takhir itu tidak sah di sisi pandangan dia orang. Ini saya ringkaskan saja. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, tertib salat jamak takhir ni ia disebut sebagai mustahab. Yang paling eloknya salat ikut waktu. Contoh kita jamak takhir maghrib isyak, maghrib dulu 3, lepas tu baru isyak. Adapun sebahagian orang, dia salat isyak dulu, lepas tu baru dia salat maghrib. Itu ialah, orang kata apa, taklah sampai tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia tak berapa tepat dalam pandangan mazhab. Yang terbaiknya macam tu. Kecuali kita sampai di tempat tu, orang tengah salat jemaah waktu apa? Kita masuk lah. Kalau dia salat isyak, kita salat isyak lah. Walaupun kita nak jamak takhir, maghrib dan isyak, hakikatnya ikut yang betulnya ialah maghrib dulu baru isyak. Tapi kita masuk lah. Kita masuk salat bersama dengan mereka dan kita salat seperti biasa. Itu yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita tengok sikit apa yang disebut sini.
Adapun dalam mazhab Syafi'i, tertib ketika salat jamak takhir adalah sunat dan disukai tetapi tidak menjadi syarat. Sekiranya seseorang itu salat jamak takhir tidak mengikut tertib, salatnya sah. Kata Imam An-Nawawi, wa nassa alaihi Syafi'i annaha kullaha mustahabbatun laysat biwajibatin falau tarakaha kullaha sahhal jam'u. Asy-Syafi'i menyatakan bahawa semuanya itu, iaitu niat jamak, mualah dan tertib adalah mustahabbah ataupun sunat dan bukannya wajib. Kalau seseorang itu meninggalkannya, maka sah salat jamaknya. Itu yang disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Okay. Jadi 3 mazhab kata kena ikut turutan. Cuma mazhab Maliki dia special case. Mazhab Maliki ni kita boleh jamak bila? Jamak dan qasar di sisi mazhab Maliki ni hanya ketika mana melakukan haji sahaja. Orang mazhab Maliki dia tak ada istilah jamak. Kalau dia musafir, dia solat on time, cuma dia boleh qasar sahaja. Dia beza dengan kita. Kita kalau buat perjalanan kita boleh jamak dan qasar. Adapun mazhab Maliki ni solat on time cuma boleh buat 2. Yang 4 tu boleh buat 2. Solat on time macam biasa. Itu pendapat Maliki. Maliki hanya boleh jamak dan qasar bila dia boleh jamak dan qasar haji saja, perjalanan haji. Ada sebahagian pendapat kata haji dan umrah. Untuk perjalanan lain, contoh dia mazhab Maliki, dia nak pergi daripada Perlis ke Kuala Lumpur, tak ada jamak. Tak ada jamak, ada qasar saja. Sebab tu mereka mazhab Maliki bila mana dia tengok kita orang Melayu, Maliki ni kuat di mana? Kuat di Morocco, Maghribi, kuat di Turki, di China pun ada sebahagian, di UAE. UAE ni antara negara Arab Teluk yang dia lain sikit daripada negara Arab Teluk yang lain. Majoriti negara Arab Teluk ni bermazhab Hambali. Qatar ke, Arab Saudi ke, Kuwait ke, Bahrain pun. Tapi UAE dia lain. UAE ni dia mazhab Maliki. Sebab tu kalau tengok dia orang lebih mengangkat kitab Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah ni dalam mazhab Maliki. Okay. Jadi bagi Maliki dia tak ada. Dia tak ada benda seperti itu. Dia cuma ada qasar sahaja. Kalau boleh jamak dan qasar ni pada perjalanan haji. Sebab tu kalau kita pergi Turki, orang Melayu kita salat di Masjid Hagia Sophia, salat dua ni, dia orang jadi pelik. Dia orang akan tanya, ni salat daripada mana? Sebab dia orang belajar dalam mazhab dia orang tidak ada. Dah benda tu biasa, dan dia orang pun dia tak terdedah dengan mazhab. Itu yang jadi macam tu. Sebab saya tahu tu sebab kawan saya dia pergi Turki, dia salat jamak dan qasar di Masjid Hagia Sophia di Istanbul ke apa, saya tak tahu pasti. Bila mana dia salat, ada satu orang masjid tengah baca Quran. Mari kat dia tanya, ni orang mana dia tanya. Dia kata kami orang Malaysia, mazhab Syafi'i. Oh, dia kata Syafi'i ingat orang Islam. Dia kata orang Syafi'i ingat kau orang Islam. Dia ingat Syafi'i itu bukan agama Islam. Syafi'i itu agama lain. Syafi'i ialah satu agama lain. Kami Maliki satu je Islam. Sebab dia tak pernah keluar, dia duduk situ je. Dia macam orang Melayu kita yang tak pernah keluar, tengok orang lain solat lagu lain, solat pakai seluar pendek, kecoh dulu. Sebab tak pernah tengok. Solat pakai seluar pendek ni tidak ada pun dalam sebahagian mazhab. Cuma dari segi perbahasan dia tu adalah sikit. Tidak ada mazhab yang kata boleh pakai seluar pendek. Cuma Arab ni, dia kira nak mudah dia. Mungkin dia pegang dengan pandangan, orang kata apa, pandangan yang ringan dalam bab aurat ni macam tu. Sebab tu tengok orang-orang Arab yang datang Malaysia, dia orang tak apa nak pakai baju sangat. Terutama yang mari Langkawi. Sebab panas. Dia orang duduk di negara dia orang dengan serban, dengan jubah dia balas. Siapa tempat kita ni tak apa nak pakai baju sangat dah. Jadi dia orang salat dengan seluar pendek tu, seluar beach short tu, salat lagu tu. Nampak kepala lutut kita Melayu teruk punya Arab. Kadang-kadang dia mazhab Maliki atau punya pandangan macam tu. Sebab mazhab Maliki tidak melihat lutut itu sebagai aurat. Tapi tidaklah Imam Malik tu dia pergi semayang Masjid Nabi dia pakai seluar pendek. Cuma nak sebutnya ada pandangan. Bahkan Imam Bukhari lagi dahsyat. Imam Bukhari kata aurat laki-laki ni ataupun aurat bagi lelaki sawatan. Kemaluan depan dan belakang. Maknanya orang yang pakai spender secara umumnya salat dengan pandangan tu okey lagi. Masih lagi untuk aurat, tapi tak gamak nak buat perangai lagu tu. Keluar daripada kolam mandi duk pakai solat lagu tu. Jadi satu macam. Cuma nak sebut itu pandangan dan tarjihan sebahagian ulama, tapi ulama tu sendiri pun dia tak buat perangai lagu tu. Cuma nak sebut pandangan dia. Macam mana mazhab Syafi'i berpandangan orang yang tinggal salat tidak kafir, dia hanya fasik.
Mazhab Hambali jadi pelik. Sebab tu Imam Ahmad dia pelik dengan tok guru dia. Bila mana tok guru dia kata tinggal salat tidak kafir. Sedangkan hadis Nabi kata man tarakaha muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia telah kafir dengan jelas. Sebab tu mazhab Ahmad mengkafirkan orang yang tinggal salat walaupun sekali. Tapi mazhab Syafi'i, adakah kita kata Imam Syafi'i ni consider orang suruh tinggal salat? Bukan. Itu pandangan dia dan ijtihad dia. Okey. Jadi bila mana kita belajar dalam fiqh yang agak luas ni, kita akan nampak. Tapi belajarlah mengikut kaedah yang betul. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.